Hari ni kita masuk tajuk syntax analyzer. So, sekarang ni patut you all boleh tengok slide lah. Saya dah paparkan slide ni. So, minggu ke-8 lah. So, nanti jangan lupa isi attendance lah. So, minggu ke-8 ni ada satu slide ni syntax analyzer. Ke-8, 9 belum ada. Minggu ke-7 itu kita buat test. Last adalah kita tengok tentang TFA. Okay, untuk test MCQ ni you all boleh tengok dekat, tengoklah makan dah ada tu. Buka balik je test tu, and then dia akan keluar makan. Okay, so untuk hari ni kita akan tengok V8 ni tentang syntax analyzer. Okay, so sedikit revision sebelum kita proceed. Sebelum ni kita dah tengok daripada source code ni macam mana kita nak detect ini adalah token if, ini adalah token variable, ini adalah token operator. Okay, nak detect token. So yang tu kita belajar dalam mula dahulu berkait dengan lexical analysis. Yang mana nak detect ni kita menggunakan regular expression. Okay, regular expression. So nak implement regular expression tu kita menggunakan NFA dan juga DFA. So based on sini kita gunakan NFA, DFA, kita dapat classify token-token tu. Okay. So untuk fasa seterusnya untuk kita buat compiler ni, daripada string tu, daripada source code tu kita dah tahu token apa, variable ke, keyword ke, operator ke, kita dah tahu token dia, kategori string tu. Kita akan masuk untuk kita analyze syntax. Okay. Sebelum kita nak convert source code ni ataupun kita punya high level language ni, programming language, kepada assembly, kita kena convert kepada token, and then kena check token-token ni adakah berada dalam syntax yang betul. So sekarang ni kita masuk kepada fasa seterusnya iaitu syntax analysis ataupun juga dikenali sebagai fasa. Okay, so dalam syntax analysis ni, kalau dalam syntax analysis kita belajar tentang regular expression, tapi dalam syntax analysis kita akan tengok satu lagi specification language iaitu dinamakan CFG ataupun BNF, iaitu context free grammar ataupun juga dikenali sebagai Backus Noun Form, BNF. Okay. So BNF tu untuk macam regular expression ni untuk kita define token kan. Kita nak define token variable macam mana, mesti bermula dengan huruf, mesti boleh diikuti oleh banyak-banyak letter ataupun digit. Itu kita menggunakan regular expression. Untuk kita define grammar, kita menggunakan CFG CFG itu context free grammar. So based on grammar tu untuk kita check adakah token-token ni yang susunan token tu adakah dia memenuhi syntax language yang bahasa programming kita tu. Kita akan cuba generate dipanggil syntax tree. Kalau sebelum ni regular expression, lepas tu kita belajar NFA. So kalau dalam syntax analysis ni kita belajar CFG and then kita belajar syntax tree. So topik ni adalah topik yang paling banyak akan masuk dalam final. So final dia tak macam test. Final soalan you all kena lukis-lukis sikit, kira-kira. Kalau tak ada semua soalan tu berbentuk subjektif. You kena capture lah, you kena lukis, capture and then submit. Okay. Syntax analyzer, the purpose of syntax analyzer ataupun dikenali juga sebagai parser. Okay, parser. Kalau yang first ni kita panggil scanner, parser scanner, kita scan. Dan ni stage ni kita panggil sebagai parser. Okay, parser stage ataupun kita nak check syntax dia. Okay, to recombine token, maksudnya kita nak check token yang kita dah detect dalam fasa sebelum ni.
Adakah dia reflect kepada structure ataupun syntax tree ataupun grammar lah bagi sesuatu language. Okay. Ini cara dia beroperasi apabila recognize sequence of token. Dia bukan recognize sequence of letters, tapi sequence of token. Maksudnya dia recognize token lah. So based on sequence token tu dia check adakah grammar dia betul. So macam dia nak check tu dia berdasarkan syntax tree. Kalau based on token tu dia boleh generate syntax tree, maka itu maksudnya dia grammar tak ada error lah. Okay. Okay, dalam fasa kedua ni, dalam compiler syntax analyzer ni, dia akan buat dua benda. Satu, producekan parse tree, syntax tree. Parse tree, syntax tree sama lah. Dia akan producekan syntax tree, contoh syntax tree macam ni lah. Syntax tree. And then dia akan cari juga error. So kalau dia tak dapat produce syntax tree, dia akan beritahu error dekat mana. So ada dua cara kita nak generate syntax tree, sama ada menggunakan top down ataupun bottom up. Okay. Top down maksudnya daripada atas ni kita pergi ke bawah. Macam ni kan. Kita nak tengok. Top down maksudnya daripada atas ke bawah. Bottom up daripada bawah ke atas. Maksudnya daripada token dan dapat dia punya root tree dia. Top down ni daripada root tree kita cuba cari sampai dapat bawah sekali ke token dah. Ini contoh syntax error yang kita akan detect menggunakan context free grammar tu, CFG tu. Okay, contohnya tidak ada semicolon ataupun semicolon berada tidak betul dalam susunan token tu, terlebih ataupun terkurang bracket. Ini boleh dapat detect menggunakan fasa syntax analyzer ni. Okay. Undeclared variable ni kita tak dapat detect sebenarnya. Ini dalam fasa seterusnya itu semantic analysis. So sekarang ni kita syntax, next fasa adalah semantic analysis. Ini sekarang ni syntax analysis atau analyzer. Ini sepatutnya berada dalam next fasa lah. Okay, so di mana logical analysis kita belajar regular expression. So dalam syntax analyzer kita belajar context free grammar. Iaitu macam mana kita nak define grammar sesuatu bahasa. Ini sebagai contoh, grammar bagi sesuatu ayat. Sesuatu ayat dia ada grammar dia kan. Kita buat ayat bahasa Inggeris ke bahasa Melayu ke dia ada grammar dia. So, ini contoh grammar bagi ayat Inggeris lah. Dia mesti ada noun diikuti oleh verb, diikuti oleh noun. Ada kata nama, kata kerja, kata nama. Itu adalah grammar yang betul dalam sesuatu ayat. So, macam mana kita nak wakilkan grammar tersebut dalam bentuk CFG ataupun BNF ni sama. CFG, BNF ni sama je. Dia refer dia sama. Kita gunakan simbol macam ni. Maksudnya S tu adalah sentence. Ni tanda arrow ni kita panggil product of. Sentence is a product of, terdiri daripada and represent untuk and tu represent ya. Screen sharing stop. Okay. Okay. Okay, maksudnya kita tulis macam ni lah. Okay, nampak Okay, so dia akan tulis S N V N.
Ini adalah cara kita menulis dalam format CFG, Context Free Grammar. Okay, ini so CFG tu apa dia? CFG ni dia terdiri daripada set of terminal, set of non-terminal, terminal, non-terminal. Apa beza terminal, beza non-terminal? Yang depan ni kita panggil sebagai non-terminal. Yang belakang itu ataupun yang tidak boleh dipecahkan lagi, kita panggil dia sebagai terminal. Biasanya token lah, token akan jadi terminal. Ini dia ada starting terminals, di mana juga kalau kita buat NFA tu dia ada starting state, dia ada starting. Okay. Apa tak faham tu. So ini kita tengok sini ya. Ini contoh context free grammar. Okay. E ni adalah non-terminal. Non-terminal sebab dia boleh pecah lagi. E tu apa? E adalah E tambah T. T ni non-terminal ke terminal? Dia adalah non-terminal sebab apa? T boleh pecah lagi. Boleh pecah lagi T pada F. F ni ada apa? Dia non-terminal ke terminal? Dia adalah terminal. Non-terminal sebab dia boleh pecah lagi kepada number. Number ni terminal ke non-terminal? Dia adalah terminal. Dah tak boleh nak pecah dah kepada apa-apa. Dia adalah token lah. Dia token ataupun simbol. Itu je beza dia. Non-terminal dengan terminal. So dia mesti ada starting terminal. Maksudnya banyak ni dalam banyak-banyak CFG ni mana starting dia. So ini biasanya atas sekali lah. Atas sekali tu dia akan jadi starting. Maksudnya sebelum kita nak buat syntax tree, kita akan based on starting dia dekat mana. Okay. Dan daripada situ baru kita pecah-pecah baru dapat. Okay. Terminal context free grammar ni di E sama dengan ataupun product of E plus T. E juga E tolak T ataupun E juga adalah T. So, tiga ni kita boleh simplify kan dia atau kita boleh tulis secara lebih ringkas menggunakan macam ni. Buat O je, maksudnya kita tambah O je. O. Maksudnya E sama ada E campur T, E juga sama ada E tolak T, E juga adalah T. Sama dengan yang ni kita boleh simplify dia jadi macam ni. Sama juga F ni kita boleh simplify gunakan simbol O. Right. Okay, ni komponen-komponen dalam CFG dia ulang balik. Non-terminal tu apa? Yang mana boleh pecah iaitu ETF. Start simbol dia lah E lah. So ini adalah start simbol. Terminal dia adalah yang simbol dan juga token lah. Simbol sama ada operator ni. Ni adalah simbol ni tak pecah dah ni. Okay. Dan juga token ni. Okay. Itu adalah terminal. Language adalah bahasa yang kita nak test menggunakan context free grammar ni. Contohnya dalam scanner X campur 2 kali Y kan. Yang ni kita akan convert menjadi token. X ni token apa? X ni adalah ID. Okay, ni token operator campur 2. 2 tu apa? 2 tu adalah token number kali Y. Y tu adalah ID. So, kita akan check ni. Adakah ini memenuhi grammar yang telah kita setkan kat sini. So, macam mana nak check? Nanti kita akan kena check menggunakan syntax tree. Kita buat syntax tree. Sebelum tu ini pun masuk final ni. Apa beza context free grammar dengan regular expression? Kalau siapa yang nak lupa, ni contoh regular expression. Ini contoh regular expression. A atau B. And then ada star tu A, B, B regular expression. Okay, dia kata beza dia yang pertama, context free grammar boleh buat regular expression kita boleh convert kepada context free grammar. Okay, tapi context free grammar tak boleh nak convert kepada regular expression. Sekali lagi maksudnya regular expression kita boleh tukar kepada CFG. CFG tak boleh tukar kepada regular expression. Itu salah satu perbezaan dia. Kenapa? Ini maksudnya nak wise besar ni. Kerana kita seterusnya lah. Ni contoh dia tukar. Contohnya A atau B star ABB ni regular expression tukar kepada context free grammar dia akan jadi macam ni.
Ini konteks spirit grammar lah. Dia ada non-terminal, ada terminal. Okay. So ni regular expression, ni adalah konteks spirit grammar. Okay. Tapi konteks spirit grammar ni kita boleh buat untuk count. Dia sebut kat sini cannot count, finito mata cannot count. Maksudnya kalau kita nak check bracket, contohnya kat sini kita nak buat regular expression yang mana kalau A ada satu, ataupun kita buat bracket lah. Kita buat bracket. Macam mana kita nak buat language ataupun pattern, kita kalau ada dua bracket, buka, kena ada dua tutup bracket. Dalam regular expression kita boleh buat star kan, ataupun tutup pun star, ataupun maksudnya dia boleh ada banyak. Ini maksudnya boleh ada satu bracket ataupun banyak bracket. Yang ini boleh ada satu ataupun banyak tutup bracket. Ini open bracket, ini tutup bracket. Tapi dia tak boleh nak check jika ada, dia tak boleh nak check jika satu bracket mesti ada satu, bila satu open bracket mesti ada satu tutup bracket. Betul tak? Sebab sini dia star ni maksudnya boleh banyak kan. Jadi dia boleh banyak, dia boleh maksudnya buka ni boleh ada banyak. Sama ada satu atau dua atau tiga katakan. Tapi yang kedua ni pun sama juga, dia boleh ada banyak. Tutup boleh ada banyak juga. Tapi tak semestinya tiga. Dia tak boleh check. Jika tutup ni ada 4, ini ada 3, dia tak boleh check. Sebab dia tak ada restriction lah. Dia tak boleh nak kira. Kalau buka 3, mesti tutup 3. Tak boleh. Unless kita buat 3 macam ni lah. 3 kan maksudnya 3 buka, 3 tutup. Tapi tak boleh pula. Kalau 1 buka, 1 tutup tak boleh pula. Itu kelemahan regular expression. Berbanding CFG, kita boleh buat buka tutup tu. Okay, menggunakan arahan macam ni lah. S. S ni kita boleh buat epsilon lah. Ni maksudnya S tu adalah epsilon. Epsilon maksudnya tidak ada apa-apa simbol lah. Ni copy simbol epsilon. Tu saya buat null lah. Okay. So ini maksudnya kalau kita nak buat ni, kalau S ni kita gantikan dengan S ni balik. Maksudnya S ni, saya copy S ni kan. Saya letak S ni, saya gantikan dengan S iaitu paste balik dah ni. So nampak dia akan jadi tu. Sama. Bermaksud dia boleh count lah. Okay. Untuk C untuk C compiler, C language lah, C language. Dia ada 200 production. Production tu CFG lah. Maksudnya dia ada 200 yang ada arrow-arrow tu. Definition dia untuk grammar dia. So setiap language dia ada CFG dia sendiri lah. So kita boleh tengok pun kalau nak tengok language. CFG for Java contohnya. Jadi untuk assignment you all akan buat lah satu compiler sendiri. So nak buat tu you akan buat CFG sendiri lah. So boleh juga nak guna CFG untuk Java ni. Saya tak ingat ke mana nak cari list of CFG tu. List of ini contoh CFG bagi C sharp lah, C sharp. Dia dah ada dah, tak boleh fikir dia dah sedia dah. Saya tak jumpa cari, tak apalah. Kemudian dalam assignment nanti orang akan tengok kan contoh-contoh CFG tu. Saya nak carilah berapa. Prepare bawah.
Okay. Untuk C dia ada lebih kurang 200 lah CFG tu. Okay. And then ni masuk final. Maksudnya macam mana nak tukar regular expression tadi tu kepada CFG ya. Okay. Macam mana nak tukar regular expression kepada CFG. So ini step-step dia. Okay, for each I of the NFA, create null terminal AI. Maksudnya, kalau kita ada CFG, kita kena convert ke, kalau kita ada regular expression, nak convert kepada CFG, regular expression ni kena buat NFA dulu. Dan baru kita follow ini ya. So, contoh lah, saya ambil contoh. Buat satu contoh. Kita nak lukis dalam gambar. Kita ambil satu contoh yang dah ada CFG ya. Expression to NFA. Tapi itu contoh daripada dulu expression yang dah ada NFA dia. So nak lukis NFA sama kalau you dah lupa dia ada formula dia macam ni ya. Maksudnya A atau B kita akan buat A dulu, B dan kita combine kan. Okay, ni contoh CFG dah saya ambil ya. Semua. Dan kita letak dekat sini. Saya kecilkan. Ni masuk final ya. Daripada A atau B ni, A atau B yang ni, A atau B, A atau B and then star A atau B yang ni, star yang ni, dan yang ni, tu AB kan. So dia kata macam mana nak convert yang ni kepada context free grammar. Dia kata step pertama, for each state I, maksudnya state I ni semua 0, 1, 2, 3, 4, 5 ni, create null terminal AI, maksudnya kita akan create lah. A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9. Okay. Terus tu step pertama. Step kedua. Kita nampaklah A1, A2, A3, A4, A0 lah. A0, 1, 2, 3, 4 sampai 9. Itu step pertama. Ini step pertama saya warna sikit. Okay. Sebab dia kata for each state I, maksudnya semua state ni sampai 9 ni buatkan create null terminal AI, maksudnya yang ni lah, ni null terminal lah. Dia kata kat sini AI tu kecil kan. Tak apalah, baru besar pun. Okay. And then step kedua, if state I has a transition to state J, maksudnya jika state I ni kosong ada transition ke 1, 1 ada transition ke 2, 2 ada transition ke 3. Jika state tu ada transition, add the production AI kepada apa punya simbol dia tu kepada AJ. Mana yang ada transition? Yang ada transition yang ada simbol lah. Kalau yang epsilon ni, okay, dia ada dua. Satu yang epsilon, semua ada transition lah. Semua state ni ada transition. Sama ada dia transition menggunakan epsilon ataupun transition 2 ke 3 menggunakan simbol lah. So mana transition yang ada simbol, kita akan letak simbol depan dia and then state belakang dia. Yang tidak ada simbol, just tak boleh letak epsilon terus letak AJ. Maksudnya A kosong, okay, pergi kepada A1, adakah dia ada simbol? Kan? A kosong ni pergi kepada A1, dia tidak ada simbol, jadi epsilon. Jadi kita guna yang bawah ni. Okay, jadi A kosong kepada A1. Mana yang ada simbol, A1 kepada A2, tidak ada simbol juga. A2, dia tulis je A2. A2 kepada A2 ada kepada A3, tapi ni dia ada simbol depan dia, so kita buat A depan dia. Okay, A3 kepada 6 tidak ada simbol, A6. A4 ada simbol,
Sebelum tu A1 lah. A1 ataupun A0 lah. A0 kita pergi kepada A1. A0 juga boleh pergi kepada 7. Jadi sini kena ada atau 7. A1 pun ada 2, 1 ke 2 ataupun 1 ke 4. Kena ada A4. A2 hanya ada 1, A3 tapi dia ada A depan dia sudah tergambar A dan A3. A3 ada 1 je kepada A6. Dan kita buat A4. A4 ni hanya ada 1 je transition dia. Okey, 1 je transition kepada B A5. Okey, dan seterusnya kita buat. So habislah step 2 ni. Okey, habis step 2 tu. Dan step 3 ni adalah jika dia acceptive state, jika dia A9 ni, jika A9 ni kita akan dapat A8 nak pergi kepada BA9. A9 ni nak tulis apa? A9 dah tak ada apa-apa dah kan. Nak tulis apa? Jadi kita buat kat sini add A9 tu sebagai epsilon. Maksudnya buat sini sebagai epsilon. Saya guna E ya sebab saya tak jumpa sibuk epsilon tu. E tu epsilon lah. So ni step 3. Maksudnya acceptive state, 9 ni adalah acceptive state. Add AI tu sebagai epsilon. Jadi yang ni kita buat sebagai epsilon. Okay, if I is the start state, so maksudnya yang A0 ni adalah start state, maka ini adalah start ni, start terminal lah. Tu nampak tak? Daripada ini jadi ni, jadi CFG. Senang tak? Boleh jawab tak? Soalan final macam ni lah. Dia akan bagi yang ni, tapi you punya kesusahan dia adalah macam ni nak convert ni kepada NFA ni. Bila dah ada NFA ni, just follow je arahan yang atas ni, so dia akan jadilah CFG. Right? Dia nak tanya setakat ni, C regular expression convert kepada CFG. Macam ni step dia. Okay, next. Okay, next. Doktor, Ya. boleh tolong semula yang tadi tu? Okay. Yang tadi Nak tanya apa? yang flow dia yang ada A1 yang A3 kiranya ikut dia punya value yang ada dalam expression dia ke macam mana? Ulang balik lah. Ulang balik je kata. So, dia kata step pertama, yang ni kita dah lukis ni, dah ada nombor-nombor semua ni, kena letaklah nombor dia. So dia kata step pertama for each state I, buat je AI. Maksudnya A0, A1, A2, 01, ni semua lah I lah. Ini kan step pertama je buat lah. A1, A2, 3, A4, 5 sampailah A9. Okay. Itu step pertama. Tak ada apalah. Step pertama macam tak ada apalah. Ambil kata tak ada apa. Step kedua ni, jika state tu ada transition, state ni semua state ada transition. Transition je maksudnya output dah lah. Daripada kosong boleh pergi kepada 1. Daripada kosong boleh berpindah kepada 7. So dia ada 2 case. Kalau yang ada transition, semua state yang ada transition, dia ada 2 case. Jika dia ada input, kita akan letak input depan dia and then followed by state seterusnya. Kalau tak ada input, just buang je depan tu, just terus tulis lah. Contohnya A1, A0 kan sepatutnya. Start tu A0. A0 so A0, ni ada 2 transition, satu ke 1, satu lagi ke 7. Semuanya menggunakan epsilon. So kalau menggunakan epsilon, kita akan tulis yang bawah ni. Maksudnya A0 dia boleh pergi kepada A1 ataupun A7. Tidak ada apa-apa depan ni. Just tulis je apakah state yang dia pergi tu. A1 pula semuanya epsilon lah. A1 ni boleh pergi ke 2 dan boleh pergi kepada 4. Semua menggunakan epsilon. So bila menggunakan epsilon, just terus tulis je state yang dia pergi tu. 4. A2 ni dia menggunakan simbol. Okay, menggunakan A. Jadi A2 pergi kepada A3 tapi depan dia kena letak simbol. A3.
Boleh? A3 dia pergi kepada A6. Okey. So tak perlu letak simbol epsilon depan dia lah. Sebab dia kata sini dia terus dia letak nama state tersebut. Kalau 6 ni, ni kena tengok sikit dia pergi kepada 1 dan pergi juga kepada 7. Ada 2 dia. Okey, 4 ni kita akan buat 4 dia ada simbol jadi kena letak B and then A5. Okay, last sekali katakan A8 kita akan buat A8 dengan B dia pergi kepada A9. A9 ni adalah accepting, dia tak pergi ke mana-mana. So kita tengok step ketiga ni mana-mana yang accepting state kita akan buat epsilon. Jadi sini kita buat epsilon. Epsilon lah. Nampak simbol dia, simbol epsilon ni. Jika dia ada start state ni A0 ni buat bold pun tak apa, tak buat bold pun tak apa, dia kita faham lah maksudnya, tapi jangan letak di bawah sekali lah sebab ini adalah state statistik yang jangan buat lah macam ni. Biasa statistik kita letak di atas sekali. Itu je step dia, simple je. Okay. Right. So next adalah derivation. Apa maksud derivation? Derivation ni penghuraian. Dalam bahasa Melayu dia huraian. Kita menghuraikan. Dalam bahasa Inggeris dia derive lah. Ataupun kita boleh juga panggil dia sebagai passing. Passing. Gunakan passing. So dia ada dua cara kita nak derive. Derive ni maksudnya kita nak check token tu betul tak mengikut CFG ni. Macam mana nak check token yang kita dapat tu dia adalah memenuhi grammar tersebut. Ada dua cara, leftmost dan rightmost. Kita tengok derivation Contoh derive lah. So kita ada token macam ni, kita nak derive dia, kita nak check dia betul tak dia memenuhi CFG ni So cara dia adalah, ni adalah list of CFG dia, grammar dia, list of grammar. So nak check betul tak token yang ni memenuhi grammar ni. So cara dia adalah, so ini adalah yang kita nak check token ni, adakah memenuhi grammar ni. So grammar ni dibuat macam ni. So kita kena ada starting dia E, so kita akan start dengan E lah. And then kita check dia ada negatif depan dia, so kita akan check buat satu label dan satu tree. Kita akan ambil atas ni, iaitu E terdiri daripada tolak E, maksudnya E bawah dia adalah tolak dan E. Ni kita nak buat syntax tree sebab nak check ni betul memenuhi grammar tak, kita kena buat syntax tree. Okay. Kemudian kita tengok yang ni dah tak boleh nak pecah dah ni. Ni dah jadi terminal, kita takkan pecah. Yang akan kita pecah seterusnya adalah E yang ni. So E yang ni nak ambil yang mana? Nak ambil yang mana? Nak ambil E campur yang ni ke? Okay, kalau ambil itu mungkin tak betul lah sebab lepas tolak dia ada bracket ni. Buka bracket. Jadi kita kena cari yang ada buka bracket. So ini yang buka bracket. So E ni kita akan pecah kepada 3. Okay, so dia akan jadi E kita pecah jadi bracket E and then tutup bracket. Okay, yang ni tak boleh pecah dah, yang ni tak boleh pecah dah. Yang boleh pecah adalah E ni Terus seterusnya kita dah dapat yang ni dah dapat, yang ni dah dapat, yang belakang pun dah dapat, yang ID plus ID ni belum dapat. Jadi E ni kita kena pecah yang ada kelas iaitu yang ni lah. Jadi kita akan ambil yang tu, E kita pecah jadi E campur E. Okay, yang lain tak boleh nak huraikan lagi, tak boleh nak derive dah, tak boleh nak pecahkan lagi. So E yang ni kita pecahkan kepada ID. E ni di dalam list of grammar ni dia ada E tu boleh jadi ID. So E yang pertama tu kita buat ID dan E yang kedua tu pun kita buat ID. Okay. So kita tengok kat sini syntax ni ataupun language ni, sample language ni, dia memenuhi syntax tree ni. Maksudnya kita boleh buat tree ni menggunakan yang ni. Jadi kalau dia boleh generate syntax tree, maksudnya dia adalah grammar tu betul lah. Okay, dia memenuhi grammar tersebut.
Cuma tadi kalau kita tengok tadi dia suruh dia explain tentang left model derivation and right model derivation. Ini sebenarnya dia tak explain lagi ya. Dia just explain macam mana nak buat syntax tree saja. Okey, dalam aplikasi contoh konteks free grammar bagi ayat English lah, ayat English. Kita ada sentence terdiri daripada subject, verb and object, and then ada titik belakang dia. Itu contoh grammar bahasa English yang mana kita letak mesti ada titik belakang dia. So subject tu kita boleh pecahkan lagi kepada sama ada I ataupun a and then followed by noun. Yang warna merah ni maksudnya terminal, tak boleh pecah dah. Ataupun the noun. Noun tu adalah non-terminal, kita boleh pecah lagi. Contoh-contoh noun kita buat kat sini. Contoh-contoh noun sama ada cat ke, pet ke, rat ke. Contoh-contoh verb. Apa contoh-contoh verb ni? Kita dah disenaraikan. Okay, contoh-contoh subjek. Contoh-contoh subjek. Okay. So, kita dah ada konteks free grammar kita ada grammar kita. Nak senang saya sebut grammar lah. So, kita dah ada grammar ni, grammar specification menggunakan CFG. So, kata kita ada ayat ni. Ada ayat, the cat sees the rat. Okay. Kita nak check adakah ayat ni betul tak grammar dia. So, kita kena refer kepada konteks free grammar yang kita dah ada ni. So, nak start dengan mana dulu? Okay, kita nak start dengan mana dulu? Kita akan pilih yang atas dulu. Dia punya starting non-terminal. Okay, so kita akan buat ni daripada bawah. Okay. So, kita akan ambil center dulu. Center kita automatik kena pecah kepada subject, word, object. Okay, subject, word, object. Ni boleh abaikan titik ni. Ini saya nak tunjuk kalau kita buat ni center, word, object tapi last kali kita tengok titik ni tidak ada. Jadi tak boleh nak generate. Sebab kalau tengok sini, center terdiri daripada subject, verb, object and then ada titik. Maksudnya terminal belakang sekali tu mesti titik. So sini dah tak ada titik. So dia salah dah. Okay, so dia tak boleh generate dah. Sebab dah tak ada pun yang titik belakang ni. Jadi dia dah salah lah kat sini. So consider ni tidak ada titik ya, tidak ada titik. Tunjuk dia boleh buat lah server ni. So consider tidak ada titik. Grammar ni tidak ada titik kan. Jadi kita nak check adakah ayat ni betul. Okay, so dia akan buat macam ni lah. Center terdiri pada subjek, word, object. Subjek, word, object. Okay, ni tak boleh nak decide lagi dah sebab dia kita kena pecahkan lagi. Macam tadi titik dah ada, kita dah boleh decide lah. Non-terminal dia mesti titik lah sekali. So tidak ada lagi. Tapi dalam kes ni saya dah buang titik. Saya nak check sekarang ni ya. So daripada sentence word object ni kita akan, kalau disebut tadi leftmost derivation, maksudnya kita akan derive, kita akan huraikan leftmost yang paling kanan, yang paling kiri ya, leftmost yang paling kiri. Kita akan check yang ni. Itu maksud leftmost. Rightmost maksudnya kita akan huraikan yang sebelah kanan sekali. Jadi kita akan tengok yang ni, objek ni nak pecah kat sini dulu, bukan pecah kat sini. Itu rightmost. Itu beza rightmost dengan leftmost. Dalam kes ni kita ambil leftmost, maksudnya kita akan pecahkan yang subjek dulu. So, subjek tu nak pilih yang mana? Nak pilih I ke noun ke the noun. So kita akan tengok sini terminal dia. Terminal I ada tak? Terminal I tidak ada. Noun ada tak? Pun tidak ada. The ada tak? So ada the noun. So subjek ni kita akan convert kepada, kita akan huraikan subjek kepada yang ini. Itu dia akan jadi rightmost. Tadi contoh ni rightmost lah. Rightmost. Maksudnya dihuraikan sebelah kanan juga. So objek ni, kita tengok objek ni, belakang ni adalah depan dia the red kan. Objek ni kita boleh pilih sama ada me, ada tak me kat sini, tidak ada. Sama ada noun, tidak ada juga. The noun ada tak? The noun, the tu ada, so kita akan pecah kepada the noun. Okay, objek kita akan jadi objek the noun. Dan kita akan pecah yang belah kanan lagi ya, noun. Kita tengok ada tak cat, pet, rat. So kalau ada, kita akan buatkan dia jadi macam template, syntax tree lah, akan tarik ke atas.
Sebenarnya work adalah like is ada tak? So ada dia boleh naik ke atas. Sebenarnya ke bawah, naik ke bawah. Dia bagi top down daripada atas ke bawah. Okey, kemudian subjek. Yang lain tak boleh nak huraikan dah, tak boleh dirah dah sebab dah complete. So subjek sama ada I ataupun a noun ataupun the noun. So sekarang ni kita boleh ambil the noun. Okay, dia sepatutnya keluar the noun dulu ada di sini and the noun di sini. And the noun tu kita akan check ada tak cat dalam ni, sudah ada cat. So dia boleh, bila dia boleh complete syntax tree ni, dia dinamakan tidak ada error lah. So dia maksudnya memenuhi grammar tersebut. Okay. So sebenarnya cara nak ini sebagai contoh je lah, nak tunjuk bagaimana ayat ni kita boleh check grammar dia menggunakan syntax tree. Tapi cara kita nak derive dia ada dalam slide seterusnya lah. Itu next week lah. Next week. Tapi mungkin untuk hari Rabu depan tu saya akan buat latihan sikit supaya you all boleh macam mana nak buat syntax tree. Sebab soalan adalah soalan berkaitan dengan syntax tree. Maksudnya buat syntax tree bagi the fact is correct. Soalan dia suruh buat syntax tree bagi ni. Dia titik lah, bukan ada kalau ini titik. Dia suruh buat syntax tree. So, dia kena boleh buat lah syntax tree. Dia pun masuk final. Itu saja untuk hari ni. Ada nak tanya? Harap semua faham. Sebab ini semua masuk final ni. Kalau you tak faham, problem lah sikit. Dia